Salam sejahtera, rakan-rakan, sahabat-sahabat peminat ikan dan aquascape. Banyak member PM page Happy Fish Life baru-baru ni tanya pasal mengapa ikan mati sejurus selepas World Cup. France are the Water change lah, champions of the WC world. water change, bukan World Cup lah. Kita tengok perkara ini dari dua segi. Pertama ialah ayak, kedua ialah filter. Perkara yang boleh kita kontrol lah. So ayak ni, ayak pipe lah yang kita pakai kan. Dia memang banyak klorin lah. So biasanya saya peram ayak, simpan ayak dalam perigi air. Jom tengok perigi. Perigi plastik ni tak perlu korek pun. Sebab kat tingkat 1 ni tak boleh korek. So you pergi hardware store, pergi beli je. So banyak juga kawan-kawan yang tak sempat nak peram ayak, ya, ataupun malas nak buat perkara ni. Dia orang guna chemical lah, dia guna tension gun yang botol hijau tu memang popular lah, ataupun garam biru lah, untuk buang klorin. Tapi saya ketekut lah, jadi saya tak pakai semua tu. So ada yang ada water filter seperti Kowe, dia orang guna RO water tu, reverse osmosis, ya. RO water hanya ada H2O sahaja. Semua bahan mineral ataupun kotoran sudah ditapis keluar. So dia memang safe lah, memang okay, ya. Cuba nak make sure filter tu ada servis lah, ikut jadual dia. Selain faktor klorin, faktor suhu juga boleh menyusahkan ikan. Kenaikan atau keturunan suhu air secara mendadak akan mengganggu biologi ikan. Bila kita guna air yang diperam selama beberapa hari ataupun seminggu, suhu air tu dia dekat dengan suhu bilik. So akuarium pun di kawasan yang sama. So bila water change berlaku, perubahan suhu secara mendadak tu tidak berlaku. Tapi jika you pakai air yang direct daripada pipe, jika you mau save masa, lepas tu you masukkan ubat-ubat tu kan untuk buang klorin dia. So mungkin dalam 1-2 jam ni suhu air masih tinggi lagi. Sebab you pun tahu kalau tengah hari telur pun boleh masak itu air you keluar pipe nya. Peratusan penukaran air yang kita buat biasanya dalam 10-30% sahaja. Ada newbie yang memang amalkan kebersihan, dia orang tukar 100%, lagi gosok tu cermin bagi dia shining. Itu memang satu silap besar. Kita faham dulu logiknya kenapa kita nak perlu buat World Cup water change. Mengapa ikan dalam alam semula jadi, dalam sungai, dalam tasik tak perlu buat water change juga, tapi dapat beranak pinak generasi by generasi sampai boleh kekalkan spesies dia. Ya, jawapannya kestabilan ekosistem. Saya dah macam buat kelas biologi ni. Akuarium kita ni merupakan satu ekosistem buatan manusia. Dalam alam akuarium buatan manusia ada banyak haknya. Di sini tiada hujan, tiada cahaya matahari, tiada burung, tiada lembu, tiada kambing, tiada macam-macam tumbuhan dan haiwan yang saling membantu dalam kekalkan keseimbangan ekosistem. Kita perlu buat water change tiru pengaliran air di alam semula jadi. Ya, jadi pengaliran tu dia dapat merangsangkan pemulihan secara semula jadi ekosistem tersebut, ataupun kita akan buangkan kotoran ataupun bahan-bahan yang rosak dari akuarium. Salah satu komponen utama dalam ekosistem yang stabil ialah kitaran nitrogen. Kita dah buat satu video untuk kitaran nitrogen. Video tu sudah viral. Kalau yang belum tengok lagi, boleh nanti baca di ruang komen lah. Jadi perbuatan menukar air secara 100% ni umpama kenakan satu gempa bumi ataupun tsunami yang hapuskan segala-galanya. Lepas tragedi ni, ikan perlu menyesuaikan diri dalam keadaan baru. Maka berlakulah stres, ya, ataupun tahap imuniti ikan akan turun, akan terdedah kepada risiko jangkitan bakteria berbahaya. Ya, bakteria tu mungkin sudah pun berada di badan ikan tu, tapi dalam kestabilan ekosistem dalam akuarium kita, dia okey je, dapat tahan. Tapi apabila stres ataupun keadaan yang baru, dia kena guna bandwidth dia kena guna tenaga batin dia
untuk sesuaikan diri dalam keadaan yang baru dulu. So dia akan terbuka kepada serangan bakteria-bakteria yang berbahaya. Kenapa selepas water change tiba-tiba saja ikan saya sakit? Sepatutnya tidak berlaku kan, sebab air yang bersih kan. Ini logik dia. Faktor kedua, filter. Ya. So jangan bersihkan sponge filter sepenuhnya. Jaga sponge ni sebagai jaga telur. Jangan tekan kuat. Sebab kalau you tekan kuat, sakit tau. So cuci sponge dengan air akuarium. Ya, air yang you filter keluar. Jangan pakai air dari pipe. Sebab air dari pipe tu dia ada klorin, dia akan bunuh semua bakteria-bakteria yang kita bersusah payah untuk tumbuhkan dia. Basuh sikit-sikit, okey. Jangan tekan kuat. Sebab bakteria yang berguna ada di dalam. So, lepas cuci, air Milo tu, yang hitam tu, kasih minum. Minum Milo anda jadi sehat dan kuat. Jangan minum minum you masuk hospital nanti. Saya bergurau saja. Jangan cuci sponge filter dan buat water change pada ketika yang sama. Misal kata kalau you cuci filter mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi you water change you kena ada disiplin lah. Mungkin you buat seminggu sekali. Water change buat pada hari Ahad atau Sabtu. Pencucian sponge filter sebulan sekali you buat pada hari biasa lah. Jangan buat dua-dua perkara pada ketika yang sama. Ingat lagi konsep ekosistem tu. Tanggungjawab kita ialah untuk tiru proses semula jadi untuk elakkan perubahan yang mendadak sebanyak yang mungkin. Ya, kita hanya untuk merangsangkan pemulihan secara semula jadi dalam ekosistem buatan manusia kita ni. So kalau you buat dua-dua perkara sekali, filter tu ialah kampung bakteria tu. You dua-dua you pin kacau sama dia, mungkin bakteria tu dia tak boleh tahan, semua bungkus. Then you punya ekosistem pun bungkus sekali lah. Kitaran nitrogen pun sudah lari. So ingat jangan buat dua-dua perkara sekali. So ini saja sharing saya hari ini. Harap ini dapat mudahkan urusan anda semua. Terima kasih kerana menonton dan support saya sekian lama. Kawan-kawan yang share videos, yang komen tu, thank you. Thank you very much. Ya, kita sharekan ilmu tu untuk mudahkan semua orang yang dalam hobi ni. Thank you. Untuk kawan-kawan yang jadi frontliners, doktor kita, nurse kita, terima kasih atas sumbangan anda. Ya, stay strong. Memang susah, saya tahu masa ni kita kelang kabut lah. Sudah dekat 10,000 lah masa video ni dibuat 9,000 something. Gila betul. So alright, ya, semua sila jaga diri baik-baik dan kekal selamat. Take care. Ya, kita jumpa di video yang seterusnya.